wajib guna Islamic Bank. Kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik. Kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariah Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawasul, sayyidina, baca yasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah. Dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur. Alhamdulillah. Selamat petang untuk anda dan selamat mendengarkan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kita nak sambung lagi Mona kuliah kita. Seperti biasa setiap hari Isnin petang kita ada rancangan Ibrah. Apa maksud Ibrah? Pengajaran. Betul lah? Ya, pengajaran. InsyaAllah. Ya. Dan untuk rancangan Ibrah pada petang ini, insya-Allah kita bersama Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in di talian pada waktu ini. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah, tamam. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, bikhair. Masya Baik Allah. seadanya Ustaz. Kita masih lagi meneruskan pengajian kita walaupun dalam kuliah online ni Ustaz. Terus saja ke pejabat Ustaz tu, saya rasa tu banyak rujukan bukunya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dengan itu juga rakan-rakan penonton juga sahabat pendengar boleh tonton secara langsung di Facebook Live IKIM FM dan kita boleh juga sama-sama berinteraksi dengan kita Mona. Ya, Hantarkan betul. juga pertanyaan anda. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti pada waktu ini 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Dan untuk itu kita nak maklumkan juga tajuk yang kita akan bincang pada petang ini iaitu Malam Al-Qadar. Ya, Masya Allah. Untuk 10 terakhir bulan Ramadan yang selalu kita mengejar Lailatul Qadar pada waktu ini, kita akan minta Ustaz untuk bincangkan lebih lanjut untuk Lailatul Qadar. Untuk mukadimah ni silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat lagi bersiaran secara langsung melalui online, walaupun line dia sebenarnya agak lemah dan sebagainya. Namun begitu syukur kepada Allah. Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk kita mengambil seberapa banyak teladan, mengambil seberapa banyak pengajaran daripada tajuk yang kita akan bicarakan pada petang ini, seperti mana yang telah pun dimaklumkan oleh kedua-dua DJ yang sentiasa setia, yang sentiasa bersungguh-sungguh untuk menjayakan segmen Ibrah kita pada petang ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedia maklum hari ini adalah hari Isnin. Malam yang kita akan lalui pada malam ini adalah malam yang ke-26 Ramadan. Maknanya kita sedang melalui 25 Ramadan. Ini bermakna kita berada pada fasa-fasa yang hujung. Kita berada pada fasa-fasa penghujung bulan Ramadan. Kalau kita tengok kalendernya, kita akan tempuh lagi lebih kurang dalam 5 malam. Kalau ikut siangnya, kita akan mungkin lalui hampir dekat ada lagi 6 hari. Tetapi dari sudut malamnya, Allah bagi peluang kepada kita. Kita sebenarnya akan melalui hampir 5 malam lagi, insyaAllah. Jadi moga-moga kita ni dapat bersama-sama menghabiskan, kita sama-sama dapat memberikan lagi tumpuan. Kesungguhan kita kena lebih berbeza dengan malam-malam yang sebelumnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala
merahsiakan, antara sebab kenapa Allah Ta'ala merahsiakan Malam Al-Qadar itu tidak diberitahu secara jelas, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imamu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kerana Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita sebenarnya. Allah nak tengok siapa yang masih lagi berjuang, siapa yang masih lagi bersungguh-sungguh nak dapatkan Malam Al-Qadar. Sebab itu Allah merahsiakan. Sebab itu, kenapa dirahsiakan? Kerana Allah ingin melihatkan kesungguhan kita. Jadi apabila kita cerita tentang sungguh-sungguh ni, biasanya orang yang sungguh-sungguh cari ni, orang yang sungguh-sungguh ibadat ni, biasanya dia akan dapat dan Allah akan bantu dia. Maka antara ayat yang boleh kita jadikan sebagai pendorong untuk kita lebih bersungguh-sungguh dalam mencari Malam Al-Qadar ini, antaranya adalah ayat dalam surah Al-Ankabut, ayat yang ke-69, ayat yang terakhir dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Boleh jumpa pada muka surat 404. Kalau kita cari surah Al-Ankabut ayat 69, muka surat 404 ni, ayat ni kita peganglah sampai bila-bila. Bukan untuk segmen petang ni saja, tapi sampailah bila-bila. Iaitu ayat ni Allah Ta'ala berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengatakan, dan orang-orang yang berjihad, dia bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan kami. Kata Allah, benar-benar pasti, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang membuat kebaikan. Maka ayat ni, siapa nak Allah Ta'ala tunjukkan jalan pergi kepada Allah? Siapa nak Allah Ta'ala tunjukkan dia jalan kebaikan di dunia, kebaikan dia di hari akhirat? Maka Allah nak tengok kesungguhan. Sebab tu Allah mengatakan, dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Maka ayat ini dia bagikan satu pertunjuk kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka sesiapa dia nak pergi mendapat redha Allah, sesiapa yang ingin mendapat rahmat dari Allah, sesiapa yang ingin berjaya menuju pergi kepada jalan Allah, maka Allah ingin melihatkan kesungguhan. Allah nak tengok kita punya kita panggil mujahadah kita. Apa kata mujahadah tu? Kesungguhan kita. Jadi Allah nak tengok siapa daripada mula dia sampailah kepada penghujung Ramadan, dia bersungguh-sungguh persiapan dia, perancangan dia untuk dia menghabiskan hujung-hujung Ramadan ni. Jadi moga-moga ayat ini dapat menjadi satu panduan kepada kita semua untuk kita bersama-sama mencari penghujung ataupun kita kata menghabiskan hujung-hujung Ramadan kita dalam kita mendapat mardatillah, dalam kita mencari rahmat Allah, dalam kita mencari keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, manusia yang paling disayangi oleh Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, kalau kita tengok susuri sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni dia berbeza sangat apabila dia masuk kepada 10 yang terakhir pada bulan Ramadan, seperti mana yang diceritakan oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat yang sahih. Kita sedia maklum, Aisyah mengatakan bahawa Nabi ini, dia kalau dia masuk bulan Ramadan, dia punya cara dia ibadat tu berbeza dengan hari-hari sebelum bulan Ramadan. Dan apabila Nabi masuk pada akhir 10 Ramadan, Nabi ni beribadat, dia kata Aisyah, ma la yajtahidu fi ghairihi. Cara Nabi mujahadah dia, cara Nabi sungguh-sungguh beribadat pada 10 malam terakhir Ramadan ni sangat berbeza pada malam-malam sebelum masuknya fasa 10 terakhir Ramadan. Maka ada sesuatu yang Nabi cari ataupun ada sesuatu contoh yang nak bagi kepada kita sebagai umat dia untuk kita ikut Nabi. Kenapa Nabi bersungguh-sungguh untuk ibadat pada 10 penghujung Ramadan? Maka kita sedia maklum bahawa pada 10 penghujung Ramadan ini, yang mana kita masih lagi berbaki dekat 5 atau 6 hari saja lagi, kalau ikut malam tinggal lagi 5 malam saja,
kita berpeluang untuk kita pulun lah, kata orang dalam bahasa mudahnya, kita pulun kau untuk kita manfaatkan sebaik yang mungkin seperti mana Nabi manfaatkan. Kenapa? Kerana pada pada penghujung-hujung Ramadan ini kita sangat berpotensi untuk kita berpeluang, kita bertemu untuk kita melalui satu malam yang hebat, satu malam yang mulia, satu malam yang sangat berkat, satu malam yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malam Al-Qadar. Jadi kenapa kita perlu bersungguh-sungguh pada penghujung Ramadan ini? Sebab dia yang paling utama adalah untuk kita mencari, untuk kita menemui malam Al-Qadar itu. Sebab kalau sebut malam Al-Qadar, semua orang sedia maklum, daripada kecil sampai dewasa ni, semua orang tahu kelebihan malam Al-Qadar. Jadi macam mana kita nak dapat malam Al-Qadar? Antaranya Allah ingin melihat kesungguhan kita. Allah nak tengok. Seperti mana ayat yang kita baca pada awal-awal tadi, surah Al-Ankabut ayat nombor 69 tu. Siapa yang dia sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Betul Allah kata, lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala akan bagi petunjuk kepada jalan-jalannya. Jadi ayuh, marilah kita manfaatkan penghujung-hujung Ramadan ni, tunjukkan lagi kesungguhan. Kalau kita duduk gear 2 dulu, kita kena naik sampai gear 5 dah. Kalau ada gear 5 lah. Kalau duduk skala 2, skala 3, kita kena naik sampai skala 5 dah. Pada penghujung Ramadan ini. Sebabnya apa? Adalah untuk kita menemui, untuk kita jumpa, untuk kita lalui malam Al-Qadar. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Itu dia Mona, dengan apa yang kita kena Ustaz cakapkan tadi tu, iaitu pulun. Buat dengan bersungguh-sungguh kan. Masya-Allah. Kita sama-sama buat tu. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
kerusakan. Maksud dia apa? Kita jangan buat masalah sehingga diri kita rosak. Sebab itu kita diperintahkan untuk menjauhi tempat-tempat yang dilarang atau tempat-tempat yang dapat merosakkan kita. Contoh dia dalam sabda Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari, iaitu larilah engkau daripada orang yang terkena leprosy atau lepra seperti engkau lari daripada asad, daripada singa. Kerana apa? Ini menunjuk Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW secara syariat memerintahkan kepada umat Islam untuk tidak menjatuhkan diri dalam perkara-perkara yang dapat merosakkan diri seperti COVID. Pasti kita kena jaga diri kita. Yang kedua, iaitu sabda Rasulullah SAW lagi menurut riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Baihaqi, bahawa kalau ketika mana ada taun terjadi di suatu daerah, janganlah engkau masuk ke tanah tersebut, ke kota tersebut. Dan ketika engkau berada di dalam kota tersebut, jangan engkau keluar daripada kota tersebut. Ini jelas. Maka ulama menjelaskan dalam bab ini bahawa kita dilarang untuk lari, untuk keluar ketika mana kita dah terkena. Maka siapa-siapa yang dah terhinggap dengan COVID, patuhilah perintah kerajaan, pergi. Kalau disuruh untuk berada dalam hospital, jangan keluar dan lari kerana akan menyebarkan virus tersebut kepada orang-orang yang kita sayangi. Atau kalau kita belum kena, janganlah pula kita sengaja nak pergi masuk dekat tempat yang ada COVID tersebut untuk kita bawa dan nanti kita keluar kenakan pada orang lain. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Ibrah. Betul, kita dengarkan perkongsian ilmu oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in untuk bincangkan dengan tajuk Malam Al-Qadar. Masya Allah, tadi Ustaz dah berikan dah mukadimah di situ. Kita dah nampak dan bagaimana Allah merahsiakan Malam Al-Qadar tersebut. Sebab apa? Sebab nak kita buat apa Ustaz? Pulun. Kita buat bersungguh-sungguh mencarinya tu. Masya Allah. Ya, pulun kau-kau kata Ustaz. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Ustaz, kita sambung kembali untuk rancangan Ibrah bersama tajuk Lailatul Qadr. Silakan. Silakan Ustaz. Bismillah muslimat rahmani wa rahimakumullah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita mempunyai kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita jangan lupa hati kita ni mudah berubah, hati kita ni mudah kita lemah. Jadi dalam masa yang sama kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberikan kepada kita panggil apa, hati yang cekal, memberikan kepada kita istiqamah untuk kita menghabiskan saki-baki Ramadan yang ada ini. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, sebenarnya penghujung Ramadan ni, kalau kita tengok pada hujung Ramadan, sebab pentingnya penghujung tu kerana adalah untuk dapatkan Malam Al-Qadar. Bahkan sebenarnya kalau kita bincang tentang penghujung ni, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahawa innamal a'malu bil khawatimi. Nabi mengatakan sesungguhnya amal-amal itu dia bergantung kepada yang akhir dia. Sebab tu Rasulullah SAW, tuan-tuan, kalau kita baca hadis Nabi, setiap malam 10 malam terakhir ni, cara Nabi dia nak dapat hujung tu, cara Nabi dia nak dapat Malam Al-Qadar tu adalah dengan Nabi dia buat i'tikaf. Sebab tu setiap pada bulan Ramadan, kata Aisyah, Nabi akan i'tikaf 10 hari. Dia akan mengikat kain dia, maknanya menunjukkan kesungguhan dia tu untuk dia beribadat. Setiap Ramadan dia begitu. Masuk 10 malam terakhir dia akan i'tikaf 10 hari. Tetapi pada penghujung Ramadan yang Nabi akan lalui, Nabi tambah lagi 10 hari menjadi 20 hari Nabi i'tikaf. Dia dah tidak bersama lagi dengan isteri-isterinya. Sebab apa? Sebab dia tahu kritikalnya, klimaknya pada penghujung Ramadan ni. Jadi kita ni sebenarnya kita tidak seperti Rasul, yang pada Rasul ini mereka diberi maklum oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang penghujung hidupnya bagaimana. Kita ni tuan-tuan dan puan, entah
kita tak dapat, besok pun kita belum tentu lagi dapat Ramadan ni. Kan? Tahun depan apatah lagi. Sedangkan hari ini adalah hari kita terakhir kita bersiaran melalui segmen Ibrah ni dalam bulan Ramadan, sebab Isnin depan dijangka dah masuk pada bulan Syawal. Dah masuk kepada Syawal. Jadi kita tidak tahu tuan-tuan dan puan, sebenarnya adakah kita boleh ke tak boleh lagi berjumpa dengan Ramadan. Sebab itu kita kena anggap bahawa malam ini kan adalah malam yang terakhir Allah bagi nyawa kepada kita. Sebab tu dalam satu hidup kita ni, di samping kita bersungguh-sungguh tu, nak dapat sungguh-sungguh tu lagi, kita kena selalu ingat bahawa mungkin ini malam terakhir kot aku dapat Ramadan. Mungkin besok malam aku dah tak dapat Ramadan. Jadi kita kena selalu memikirkan tentang penghujung hidup kita. Kita memikirkan ini adalah peluang yang terakhir kita, Allah bagi kepada kita. Jadi moga-moga dengan kita sentiasa memikirkan ini adalah yang terakhir Allah beri kepada kita nyawa, jadi kita akan pulun sungguh-sungguh, kita akan kuat, kita akan dapatkan kesungguhan. Sebab tadi kita dah kata kita kena bersungguh-sungguh pada 10 Ramadan. Jadi apakah cara untuk bersungguh-sungguhnya kita melalui 10 hujung Ramadan ni? Yang tadi kita kata nombor 1, kita kena minta doa, kita doalah pada Allah supaya Allah ni cekalkan hati kita. Sebab lagi nak hujung ni lagi banyak dugaan-dugaan dia. Lagi nak hujung ni lagi banyak cabaran-cabaran dia kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang mati Allah SWT, seperti mana kita sebut tadi ni, maka cara yang kedua kita mohon kepada Allah, kita kena selalu fikirkan bahawa kita tak tahu lagi, kita tak pasti lagi bahawa kita boleh hidup lagi untuk Ramadan yang berikutnya. Entah Ramadan ni pun kita tak tahu lagi kita boleh habis ataupun tidak. Maknanya dalam bahasa mudah kita nak faham, kita kena selalu fikir bahawa ini mungkin adalah peluang yang terakhir yang Allah nak bagi kita lalui Ramadan. Maka kita sungguh-sungguhlah maka kita anggaplah bahawa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dah. Lepas ni kita tahu lagi, Allah tak bagi peluang kepada kita lagi untuk kita lalui Ramadan. Jadi itu adalah cara yang kedua untuk kita kuatkan semangat kita untuk kita menghabiskan penghujung Ramadan ini. Seperti mana kita sebutkan hadis tadi dalam hadis riwayat Bukhari, bahawa amal kita ni sebenarnya dia bergantung kepada yang hujung-hujung. Ramai orang dia pulun awal, tapi hujungnya dia dah gugur, dia dah kalah. Ada orang dia maintain, bahkan hujung-hujung tu dia buat yang terbaik. Dan ini sebenarnya yang disebut dalam hadis tadi, yang Nabi mengatakan sesungguhnya amal itu dia bergantung kepada penghujungnya. Sebab itu kalau kita tengok kan, orang selalu sebut tentang mati hujung yang baik, mati hujung yang buruk kan. Titik utama dia dekat mana? Hujung. Sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Hujung yang baik ke ataupun hujung yang bukan baik. Jadi kita naklah tamatkan Ramadan ni hujungnya adalah hujung yang terbaik. Lagi terbaik berbanding dengan malam-malam yang berikutnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bicarakan tentang hujung Ramadan ni ataupun kita ambillah tajuk umum dia, apa-apa pun tengok yang hujung. Seperti mana hujung Ramadan ni, apa-apa pun tengok yang hujung, bukan pada yang awal. Jadi ada ayat Quran yang sebut kepada kita bahawa Allah Ta'ala, contohnya dalam surah Ali Imran ayat 102. Ayat ni sebenarnya ibrah kita nak cerita pada petang ni bukan nak guna untuk Ramadan je, bukan nak guna untuk dapat Lailatul Qadar saja, tapi ayat ni kita boleh pakai bila-bila. Yang mana Allah pesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah mengatakan, wahai orang beriman, hendaklah kamu tu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Lepas tu hujung ayat tu sangat menarik. Allah kata apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kata apa? Jangan kamu semua mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu benar-benar Islam. Maknanya apa? Kenapa Allah kata jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam? Maknanya kan mati itu kan penghujung. Mati kan adalah penghujung bagi segala sesuatu. Maknanya penghujung bagi segala sesuatu ni, itulah yang Allah tengok.
Jadi Allah pesan jangan kau mati hujung dia, melainkan kau mati dalam keadaan Islam. Maka ayat inilah para ulama kalau dibincang tentang amal ni bergantung pada hujung, maka mereka akan gunakan ayat ini. Jadi hidup kita ni Allah tak tengok yang awal, tetapi Allah tengok pada yang hujung. Tapi nak dapat yang hujung, dia bergantung juga pada yang awal. Macam itulah Ramadan kita. Jadi untuk tengok hebat ke tak hebat kita adalah melihat kepada penghujung macam mana kita menghabiskan Ramadan ini. Jadi marilah kita sama-sama kita menyambut seruan daripada Allah dan tengok macam mana Nabi beribadat pada bulan Ramadan. Marilah sama-sama kita gunakan syakibaki waktu yang ada ini untuk kita tunjukkan kepada Allah, bahawa kita tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah, maka kesungguhan itulah nanti Allah akan bantu kita dan moga-moga Allah Ta'ala beri kita malam Al-Qadar itu. Amin. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan hujung Ramadan ini, yang mana insya-Allah kita akan bicarakan lagi sedikit waktu lagi kalau ada untuk kita lanjutkan lagi tentang kepentingan penghujung bagi segala sesuatu, khususnya penghujung Ramadan yang sedang kita lalui ini, insya-Allah. InsyaAllah. Pasti kita akan sambung lagi kejap lagi Ustaz. Ada satu lagi sesi kita akan dengarkan perkongsian penjelasan yang selepas ini, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan Ustaz dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Ramadan tahun ini menyedarkan kita bahawa kebebasan adalah nikmat terbesar bagi kita. Kebebasan jugalah yang diharapkan oleh warga Palestin. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling bermakna buat kita. Bermakna bukan sekadar bermuhasabah, tapi bermakna juga dalam membantu warga Palestin. Ayuh, zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam kempen Ramadan bersama Palestin. www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Hazri bin Hashim Al-Bindani mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan tarbiyah dan pengajaran, didikan dan asuhan, bulan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kasihnya Allah menganugerahkan Ramadan buat kita yang mempunyai 1001 rahmat, 1001 fadilat. Rebutlah peluang di bulan ini dengan memperbanyakkan amal dan memperbanyakkan bakti. Teruskan bersama tarbiyah Ramadan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Exercise untuk auto transmission yang mana PRND32L ini adalah auto transmission. Perlu di-exercisekan setiap satu pot itu dipanggilkan 2 saat berhenti, 2 saat, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kerana ini adalah memberikan ruang kepada tiap-tiap bilik itu basah dengan minyak supaya dia tidak susah untuk bila kita nak memerlukan keperluan ketika kita memandu. Ini akan memberikan kelancaran pergerakan transmisi untuk kita bergerak. Dan bagi kenderaan yang berusia 4 tahun kurang, boleh lakukan seperti ini. Jika kenderaan yang melebihi, tak perlu nak exercise semua. Perlu kepada D, dan sewaktu D itu turun ke step kepada 3 balik kepada D. Tak perlu 2 dengan L, sebab saya percaya 2 dengan L itu tak pernah langsung dimasuki. Ini akan menyebabkan dia tersumbat nanti, rosak pada gearbox. Tapi bagi kenderaan Tiptronic atau dipanggilkan CVT dan CVVT, tidak perlu susah-susah sebab dia sampai D saja, ada campur ada tolak. Jadi exercise lah 1, 2, dia tidak ada 3 sebab dia ada static. Bila statik, dia tidak akan melangkaui lebih daripada itu. Dan perlu patah balik kepada N. Lepas daripada N, mulakan perjalanan kepada auto, letak 1 step below D, lepas tu gear 3. Dan bila kita bergerak, letak pada D. Ini akan memberikan kita punya kuasa lonjakan atau G-force yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Infuria Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Aibrah. Ya, kita nak sambung lagi perkongsian ilmu kita petang ini bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in untuk bincang-bincangkan, dengarkan lagi perkongsian berkaitan Malam Al-Qadar. Kita tertarik Mona dengan apa Ustaz sebutkan tadi, iaitu peluang terakhir. Itu kata-kata keramat tu. Ya, betul. Allah, macam mana kalau hari ini adakah macam lagi pecutan terakhir. Pecutan terakhir kan. Ya, Kita betul. kena fokus dan juga buat semoga ini juga menjadi yang terbaik, Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sambung kembali bersama Ustaz untuk Lailatul Qadar. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala ingin kita bersungguh-sungguh untuk kita mendapatkan malam Al-Qadar, khususnya 10 malam yang terakhir ini. Kemudian setelah kita mengetahui bahawa untuk bersungguh-sungguh ini kita memerlukan bantuan dari Allah untuk mencekalkan hati kita, menguatkan hati kita, maka memperbanyakkanlah berdoa kepada Allah seperti mana doa yang Nabi ajarkan untuk tetapkan hati, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kita di dalam agama. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, untuk memberikan kita semangat kita sentiasa membara, iman kita semakin tinggi, untuk menyebabkan semangat kita kuat, maka kita kena selalu memikirkan bahawa apa yang kita sedang hadapi depan mata kita ni, ini adalah peluang yang terakhir yang Allah beri kepada kita. Mana kita kena selalu fikir macam tu. Kalau kita fikirkan umur kita panjang lagi, inilah dipanggil angan-angan yang boleh memperdayakan kita. Tetapi apa yang patut kita fikirkan, kita kena fikir ini adalah peluang yang terakhir Allah bagi pada hidup kita. Kemudian tentang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita dapatkan Lailatul Qadar, tentu kena faham bahawa kita telah sebutkan sebelum ini pun sebenarnya Lailatul Qadar ini, istilah malam dia bermula daripada maghrib, sebab tu dipanggil malam. Malam bermula daripada maghrib dan dia akan tamat pada terbit fajar. Sebab itu dipanggil istilah malam. Oleh demikian, malam Al-Qadar itu dia boleh bermula daripada maghrib. Jadi apabila masuk saja maghrib, kita ni jangan kita habiskan waktu kita. Maksudnya daripada maghrib ni kita buat ibadat. Terus kita buat amal-amal soleh. Nak buat ibadat ni jangan kecilkan hanya dengan salat, dengan baca Quran, tak. Buat amal ibadat, apa saja perkara yang Allah suka kita lakukan, itu dipanggil amal ibadat. Itu dipanggil amal soleh. Kalau kita ada kedua orang tua kita, kita update mereka, tanya khabar mereka. Kalau kita ada saudara mara kita, kita tanya khabar mereka. Sambung silaturahim, maafkan manusia-manusia, bayar mana-mana hutang yang belum lagi bayar. Kemudian infaklah kita pada bulan Ramadan, bantu orang-orang yang susah. Kan? Maknanya jangan kecilkan makna ibadat ni hanya dengan salat. Okey? Tapi kita sebut tadi bahawa apabila masuk saja maghrib, banyakkan buat amal soleh. Kerana maghrib itu sudah pun bermulanya malam Al-Qadar, seperti mana yang diulas oleh Al-Imam Sa'di dalam Tafsir As-Sa'di. Sebab Tuhan panggil dia malam. Tuhan tak kata Lailatul Qadar itu tengah malam. Tuhan tak kata Lailatul Qadar itu adalah hujung malam. Apabila dia kata malam saja, kata Al-Imam Qurtubi, bermula daripada terbenamnya matahari sampailah terbit fajar. Bermakna apabila kita buka puasa saja, sudah pun bermulanya malam Al-Qadar itu. Jadi jangan kita tunggu pukul 10. Jangan nak tunggu buat ibadat tu tunggu pukul 12. Tidak. Malam Al-Qadar ni dia bermula daripada maghrib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, untuk dapatkan malam penuh Lailatul Qadar tu juga, kita boleh lakukan dengan kita mengerjakan solat maghrib dan subuh berjamaah. Ini pun di antara pertua yang para ulama sebut. Sebab apa? Sebab kelebihan kita boleh mendirikan solat berjamaah maghrib, isyak dan subuh berjamaah. Contohnya kalau malam ni kita sembahyang isyak, pagi esok kena sembahyang subuh juga berjamaah, kerana kita akan dapat kelebihan seperti mana orang yang menghidupkan qiyamulai satu malam yang penuh. Tuan-tuan biasa dengar hadis yang kata hadis kelebihan solat maghrib, solat isyak dan subuh berjamaah tu dapat pahala macam dia beribadat satu malam yang penuh. Jadi moga-moga kita sembahyang isyak berjamaah dan subuh esok berjamaah. Begitu juga pada malam yang berikutnya isyak berjamaah, subuh berjamaah, kita seperti dapat satu malam yang penuh kita buat qiyamul lail.
Maknanya kalau kita buat 2 solat tu, kita ada potensi untuk dapat 1 malam penuh kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian cara yang berikutnya yang lain adalah dengan kita mengikuti imam sembahyang tarawih dan sembahyang witir berjamaah. Maksudnya, kalau kita sembahyang ikut imam, kita sudah maklum ada hadis kata, sesiapa yang mengikuti imam daripada mula sampai selesai imam tu menunaikan solat berjamaah, menunaikan solat tarawih berjamaah, maka dia seperti mana orang yang mendirikan solat qiyam mulai sepanjang malam. Maknanya kalau imam tu sembahyang tarawih, kita ikut dia sembahyang tarawih, imam tu witir, kita ikut dia witir, kita dapat pahala macam kita menghidupkan qiyam Ramadan 1 malam yang penuh. Itu di antara cara juga untuk kita tak terlepas daripada mendapat 1 malam yang penuh. Allah bagi pahala kepada kita untuk menghidupkan malam Ramadan itu. Okey. Kemudian cara yang berikutnya juga adalah kita semua tuan-tuan dan perempuan kena selalu memasang niat. Kena ada azam, kena ada kesungguhan. Maksudnya bukan sekadar lintasan hati, tapi ada azam. Kita ada azam. Selalu kita kena tanam niat. Ya Allah, malam ni aku nak buat ibadat penuh malam. Aku nak pulun, aku nak buat malam ni kalau boleh tak nak tidur, aku nak buat sepanjang malam ibadat. Sebab mana kita kena ada niat itu. Sebab apa? Sebab ada hadis kata, macam kita tahu kan, orang yang dapat sedekah, kalau dia tertidur waktu malam, tapi dia tak dapat nak bangun malam, tapi dia pasang niat dia kuat dah azam dia nak buat salat malam. Tiba-tiba dia tak dapat menunaikan salat malam, mungkin sebab dia tertidur, dia sakit dan sebagainya, Allah sedekahkan pahala untuk dia. Maknanya walaupun dia tak buat salat malam, tapi dia ada azam, dia dapat pahala macam dia salat malam. Masya-Allah. Tapi jangan buat-buat tidur. Tertidurlah pula macam tu kan. Kalau buat-buat tidur tu, kita tak dapatlah sedekah untuk melakukan salat malam tu. Tapi kalau kita ada kesungguhan, contoh kan, kita pasang niat siap-siap. Tiba-tiba, ya Allah, mungkin ada perempuan dia uzur kan, dia tak dapat nak solat. Tapi dia dah pasang niat siap-siap. Moga-moga Allah bagi pahala macam mana dia tak uzur. Begitu juga waktu dia plan dah, dia nak buat dah malam ni, nak buat qiyam mulai ni. Dia nak buat sepanjang malam ibadat, tiba-tiba dia jatuh sakit dia. Kan menyebabkan dia terpaksa makan ubat, dia tak dapat nak penuhkan malam dia ibadat. Tetapi dengan niat yang dia dah pasang siap-siap, dengan azam dia buat tadi, moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan dia seperti mana dia dapat melalui malam Al-Qadar itu sepenuh malam, bermula ibadat maghribnya sehinggalah pada waktu Isya. Dan cara yang lainnya juga, kalau kita tengok Nabi dia beriktikaf. Tapi kita masih lagi tak boleh iktikaf di luar. Di rumah ni dia tak panggil iktikaf lah tuan-tuan. Kerana iktikaf ni hanya buat di masjid sahaja. Tetapi kita boleh lakukan dengan kita menggerakkan ahli keluarga kita macam Nabi SAW melakukan. Dan maksudnya Ramadan maknanya cara yang paling senang lah. Maknanya paling mudah nak dapat malam Al-Qadar ni, kalau boleh jangan tidur lah 10 malam ni. Siang baru tidur lah. Tambah lagi kita masih cuti kan, setengahnya masih boleh kerja. Allah peluang sangat-sangat tuan-tuan. Apa betul kita lakukan, maknanya berjaga malam. Okey, berjaga malam untuk kita dapat malam Al-Qadar ni. Dalam masa yang sama, mohon doa banyak-banyak pada Allah. Ni nak berbuka ni, doa pada Allah. Ya Allah, Engkau bagilah aku kesihatan, Engkau bagilah aku peluang. Ya Allah, Engkau bagilah aku dapat lalui malam Al-Qadar ni. Ya Allah, bagilah aku, bimbinglah kita sama-sama untuk melalui malam Al-Qadar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kita memang tak terlepas dengan memohon bantuan dari Allah. Jangan lupa tu mohon bantuan dari Allah. Mohon banyak-banyak bantuan dari Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Khususnya berbuka puasa ni, doalah, ambillah 5 minit, 10 minit sebelum nak berbuka tu, doa pada Allah, tadah tangan pada Allah untuk kita jumpa malam Ramadan. Dalam masa yang sama, jangan lupa doa pada Allah supaya terima segala ibadat yang kita buat daripada pagi sampailah nak berbuka puasa. Doa pada Allah banyak-banyak supaya Allah terima ibadat kita sepanjang kita buat ibadat pada bulan Ramadan ini. Jadi moga
Allah Ta'ala menerima amal ibadat Ramadan kita. Allah memberikan kita peluang untuk bertemu dalam bertemu malam Al-Qadar. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan sebelum kita jumpa bulan Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga melalui salah satu pintu yang khas orang berpuasa, iaitu pintu Ar-Rayyan. Amin. Jadi kita setakat ini yang dapat saya kongsikan. Jadi saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, itu antara perkongsian yang boleh sama-sama kita refresh sebenarnya. Kita dah tahu, kita tahu dah kan setiap kali Ramadan kita melalui proses yang sebegini, namun kita ingatkan lagi dan juga sematkan di minda di hati kita supaya dapat kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Seperti apa yang Ustaz katakan tadi tu. Masya Allah. Bukan salang-salang malam tu. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ibadah kita berganda beribu-ribu kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Di akhirnya kita terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in. Ustaz, jazakallah anna kulla khair Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk anda para pendengar, teruskan setia bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuantan 89.6